Begitu banyak cerita. Abang, saya nak bongbong. Itu kad ya. R. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Kakak, nada bina orang salji. Ayu semara cinta. Apa khabar semua? Saya Husna. Selamat mengopi bersama dengan Husna. Okey, tiada syukri ya kerana konten kita hari ini adalah berkaitan dengan Youth Day ataupun Hari Belia China. So, saya tak ada jemput Syukri yang tua. Okey, kidding saja ya, Syukri yang handsome ya. Hari ini saya ada menjemput 3 pelajar dari BFSU yang belajar bahasa Melayu untuk berkongsi pengalaman mereka ketika belajar bahasa Melayu. So, topik kami hari ini ialah pemuda Cina yang belajar bahasa Melayu. Salam sejahtera semua. Nama saya Yanya dan saya berasal dari Provinsi Hunan. Sekarang saya telah belajar bahasa Melayu selama 4 atau 5 tahun dan saya seorang sarjana di BFSU. Apa khabar semua? Nama saya Arwa. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Beijing. Hari ini saya rasa amat gembira kerana berpeluang bertemu dengan Husna dan para penonton. Terima kasih. Apa khabar semua? Nama saya Ismet. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Provinsi Guangdong. Hari ini saya sangat gembira untuk berkongsi cerita saya dengan kawan-kawan. Okey, terima kasih dan anda semua adalah pelajar bahasa Melayu ya? Ya. Saya juga. Okey. Jadi saya ada soalan mau cuba tanya ya. Kenapa memilih bahasa Melayu sebagai jurusan sendiri? Kerana saya rasa bahasa Melayu itu sangat menarik dari bahasa-bahasa yang lain yang saya boleh pilih seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris dan saya mau belajar satu bahasa dari Asia Tenggara. Itulah sebab saya untuk belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu lagi senang ke atau bahasa Inggeris? Saya rasa bahasa Melayu kan? lebih senang. Okey. Jadi, Dua? Sebelum saya memasuki ke jurusan bahasa Melayu BFSU, ibu bapa saya rasa bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang cantik dan menarik dan sebuah negara yang amat baik untuk melancong. Dan mereka merasa bahawa selagi saya belajar bahasa Melayu, saya boleh menjadi pemandu pelancong bagi mereka. Oh, okey, itu saja. Tetapi itu juga cita-cita saya. Ismet? Sebenarnya saya pergi ke sekolah bahasa asing sepanjang 6 tahun semasa sekolah menengah. Jadi saya rasa saya memilih bahasa sebagai jurusan kerana minat dan juga untuk melanjutkan tradisi ini. Tapi semasa saya mengisi permohonan universiti ada 3 pilihan. Apa itu? Ya, selain daripada bahasa Melayu iaitu bahasa Rusia dan Arab. Jadi bagi saya bahasa Melayu akhirnya? Bagi saya mungkin bahasa Arab dan Rusia lebih terkenal. Jadi bahasa Melayu jadikan pilihan yang terakhir. Oh, I know lah. Ismet memilih bahasa Melayu ini pada akhirnya kerana pilihan ini tak berapa terkenal macam bahasa Arab atau bahasa Rusia kerana ini lagi fashion ya. Kalau lagi fashion. Yang underground. Tapi akhirnya markah saya tidak dapat memenuhi standar kedua-dua jurusan lain. Itu kad ya? Yeah. Okey, jadi boleh tak cuba berkongsi ada apa lesson atau kursus yang menarik atau yang unik dalam proses belajar bahasa Melayu di universiti di China ini? Oh, di China, kami mempunyai lisan, dengaran dan juga mungkin tata bahasa lah tentang bahasa Melayu. Ya. Senang kami semuanya menonton Upin dan Ipin. Saya pun, ketika saya belajar bahasa Melayu pun menonton Upin Ipin dan mendengar Siti Nurhaliza macam tu. Ya, dan kami menggunakan animasi bahasa Melayu sebagai bahan lisan. Jadi ada
Apabila saya belajar bahasa Melayu, perkara yang amat susah bagi saya adalah bagaimana menyebut huruf R. Oh, R. Ya. Ini memang saya rasa ini boleh dikatakan yang paling penting, paling sukar bagi setiap pelajar China untuk belajar bahasa Melayu. Kan, jadi you semua boleh sebut R tak? Boleh. Boleh. Cuba. Pada tahun yang pertama saya tak tahu bagaimana menyebut huruf ini. Jadi bersara asing saya Bonozia seorang yang amat ramah tamah dan orang yang sangat baik. Letakkan tangannya di sini. Saya dan ada R. Shaking ya? Ya, kita merasa shaking itu dan ada R. Dan selepas beberapa minggu saya boleh menguasai huruf ini. Hebat. Jadi kalau Ismail? Kursus yang paling menarik bagi saya mungkin penerjemahan desain. Dan dalam kursus ini seperti yang maksudkan oleh Yanya, kami juga menonton banyak kartun Malaysia seperti Upin dan Ipin dan kami perlu meniru cara mereka bercakap dan sebutan. Dan saya rasa ini sebagai satu cara yang baik untuk melatih sebutan dan juga membolehkan kami untuk belajar dengan lebih gembira dan tidak begitu susah. Adakah apa pengalaman yang menarik atau yang suka dilupakan dalam proses belajar bahasa Melayu? Apabila belajar bahasa Melayu, kerana saya pernah pergi ke Malaysia dalam satu program pertukaran Di universiti apa? di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Dan saya juga melawat beberapa bandar atau negeri di Malaysia seperti negeri Melaka dan juga Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang, dan kenangan sangat indah dan saya mungkin tidak akan lupakannya. Ya. Itu juga apa yang suka dilupakan bagi saya. Okey, jadi ada dua. Saya pernah pergi ke kedutaan Malaysia ke China dengan Wow, dan hebat. mempersembahkan beberapa sajak dan puisi yang tradisional di Malaysia kepada para tamu, dan saya rasa ini amat saya takkan dilupa pada masa hadapan. Okey, Jadi bersama dengan dia. Tapi apa yang saya ingin kongsikan masih dengan kursus kan? Boleh. Satu kursus menonton dan mendengar, yang mana kami perlu menonton banyak video tempatan Malaysia seperti berita dan ucapan Perdana Menteri. Dan ini memang menjadi cabaran bagi kami. Ucapan Perdana Menteri Dr. Mahathir sering digunakan sebagai material latihan atau peperiksaan oleh pesyarah kami, dan susah sekali bagi saya untuk mendapat markah dalam bahagian ini dalam peperiksaan. Okey, saya faham. Setakat ini, apa yang mereka berkongsi semuanya macam embassy, buku teks. Husna, boleh berkongsi satu pengalaman saya diri sendiri ketika saya belajar bahasa Melayu yang tak hebat macam anda lah, tetapi lucu sikit. Ketika saya belajar bahasa Melayu di Universiti Malaya, saya selalu pergi ke kantin College ke-10 untuk makan, dan saya malas nak duduk di sana untuk makan. Saya mahu makan di asrama saya. So saya saya mahu beritahu penjual itu nak take out, nak bungkus. Tetapi masa itu saya tak boleh ingat hafal semua perkataan. Dan saya terus cakap, abang, saya nak bonggong. Dan dia kata, apa ni? Actually saya nak, abang, saya nak bungkus. Tapi saya kata, abang, saya nak bonggong. Tetapi bonggong itu apa maksud anda semua tahulah. Tetapi memang baik hatilah abang itu. Dia faham apa maksud saya. Dan dia terus bagi saya makanan yang dibungkus. Dan selepas itu, sudah lama saya baru tahu, masa itu saya ada cakap bonggong ya. Tetapi saya rasa ini satu pengalaman saya yang suka dilupakan ketika belajar bahasa Melayu. Tak hebat macam anda semua. Okay. Jadi sekarang anda semua sebagai pelajar bahasa Melayu ni
apakah langkah seterusnya ataupun ada apa-apa rancangan selepas tamat dari universiti? Yani ya? Kerana saya sekarang saya seorang sarjana dan mungkin 2 atau 3 tahun kemudian saya mungkin meneruskan pelajaran saya di universiti sebagai seorang doktor. Mungkin Wow, doktor bahasa Melayu. Mungkin terus belajar bahasa Melayu. Okey. Jadi mungkin hebatlah. Doktor pun bahasa Melayu. Ya. Nanti mungkin saya boleh nampak nama Yani dalam kamus. Dalam kamus mungkin. Okey, baik. Pada mula-mulanya saya mahu melanjutkan pelajaran saya di universiti saya di jurusan bahasa Melayu, tapi saya juga mahu menjadi seorang blogger atau YouTuber pada masa hadapan dan membuat video tentang Malaysia dan China untuk menggerakkan persahabatan dan hubungan antara kedua negara ini dan menggalakkan pertukaran antara kedua negara. Ini impian saya. Sekarang saya sudah meluluskan peperiksaan pasca siswa dalam jurusan keuangan. Jadi saya akan melanjutkan pelajaran di International Business School of PFSU. Hal ini kerana saya fikir tidak cukuplah untuk menguasai satu bahasa sahaja. Jadi saya hendak berusahalah mencari kemungkinan untuk menggabungkan penguasaan bahasa Melayu dengan bidang-bidang yang lain. Anda semua memang sangat hebat. Okey, jadi sekarang ini Husna juga mau beri satu peribahasa dalam bahasa Mandarin lah. 初生牛犊不怕虎. Maksudnya apa dia? Anak lembu yang baru dilahirkan tu tidak takut harimau. So saya harap anda semua memegang semangat ini untuk mencapai masa depan yang lebih cemerlang. Okey, jadi mari kita cuba cakap jumpa lagi dengan dialek dari kampung Yani ya. Okey. Cuba ajar kita. 再见。 再见. Okey, terima kasih menonton program kami hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, liang nona jauh, rasa sayang, sayang, hey.